Jadi bukan aku nak meletak bulan-bulan puasa ni, bukan aku saja nak bagi kecil peluang aku punya pahala, tapi hampa tengoklah sejarah. Aku kata kemarin pi beli dekat market apa barang sayur yang tak ada di rumah. Tak, dia tak cek, dia beli kunyit lagi. Padahal kunyit dah ada di rumah, beli lagi. Hang nak buat apa sejarah? Mai sini aku nak lumak parang baju di kuning. Ni aku kata tak baik, hang nak minta maaf dengan aku pasal apa? Tak cek kan, beli lagi. Nak buat apa ni? Mai aku nak lumak hang jadi kuning. Lepas tu goreng sekali. Macam ni yang baru punya, tomato baru dia baru beli. Tapi tomato hal lama duk ada berlambak lagi kan. Macamlah kedai tu nak tutup dah esok. Jadi lagi ni kalau dia ada 2 batch, first in first out. So mana kata yang baru beli bubur di bawah, aku bubur sikit bawang putih. Lepas tu akan tutup dengan tisu lagi sekali, supaya kelembapan dia tu terjaga. Jadi hak atas, hak lama punya, buka pakai hak atas. Jangan lupa bawang putih sikit. Salah, hak dulu lagi duk ada, beli lagi hak baru. Macam Tuhan kata nak kiamat dah dunia ni. Jadi kalau nak kiamat, hampa kalau pakat-pakat nak masuk syurga, kena makan gulai terung. Kalau makan gulai terung boleh masuk syurga. Pas paket tu lah semua-semua duk beli terung. Macam biasa. Berapa kerap sangatlah nak makan terung ni. Maksudnya aku nak tojah bagi kat pungkuk hang. Macam daun-daun ni seelok-eloknya kita buang, isi siap-siap, tinggal mana kita nak makan, bubur dalam tupperware, buhaya, freezekan dia. Okey, freezekan dia. Jadi senang. Dan bunga kantan pun kalau kita nak pakai bubur dalam air, bekukan jadikan ais. Dia akan segar. Tapi yang ni taklah depa. Ambil saja bubur dalam tupperware. Malah. Jadilah kecut Herod macam ni. Sebenarnya boleh, tapi tak mau. Bos tak nampak tak apa. Bos dah tahu besok, kita telan je lah. Celek mata siapa bagi, itulah Tuhan. Inilah hati yang nombor 2. Dia tak kira Allah murka ke, reda ke, rela ke, tak kira. Okey? Ia menghambakan diri selain pada Allah dalam cinta. Cinta hamba. Kalau girlfriend dia ataupun boyfriend dia yang boleh bagi handbag ke, bagi cinta, bagi bibir untuk cium ke, bagi paha untuk raba ke, bagi tombak ke, yang tu lah Tuhan dia. Seronok, lazat. Okey? Baik. Jadi dalam takut pun dia tak takut ke Allah, harap pun dia tak harap ke Allah, reda pun dia tak reda, dan benci pun dia tak membenci daripada Allah. Pengagungan dan kehinaan, agung, hina semua selain pada Allah. Okey? Jika mencintai, maka ia mencintai kerana hawa nafsunya. Jika membenci, maka ia membenci kerana hawa nafsunya. Dia benci kat orang pun bukan sebab dia benci kerana Allah. Kita pun boleh benci kerana Allah, bukan kerana kita suka saja kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kadang-kadang kita tengok orang itu, kita benci. Tapi sifat apa yang ada kerana kat dia tu yang kita benci kat dia? Macam-macam lah, itu, ini, tak betul apa. Jadi kita benci kerana Allah Ta'ala. Tapi janganlah benci sampai pergi ambil cangkui bom. Bagi tang kepala tu. Macam aku benci dekat sendirilah lah ni lah. Kan? Benci kerana Allah Ta'ala. Benci sebab dia tak buat kerja dia. Halai balai. Jadi aku takut, aku benci sekiranya benda itu kalau diaudit nanti di padang mahsyar, ketika dan saat itu, awak hang tak buat sayok ni lagu ni. Awak hang tak guna otak yang Allah bagi tu. Awak hang tak kira gaji tu. Awak hang tak fikir otak, hati, akal semua ketika itu. Sedangkan gaji yang diberikan itu setimpal dengan pekerjaan yang harus dibuat. Awak bila bos tak tengok buat halai balai. Awak bila bos ada tang belakang sikit punya elok perangai. Lagu tu. Okey? Benci kerana Allah Ta'ala. Jangan aku benci, aku takut besok ni nanti bila diperhitung di hadapan Allah di pada mahsyar nanti. Hati yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi cacat.
Macam kita, kebanyakan kita, termasuk aku ni juga. Aku nak dapat qalbu salim ni pun, tak tahulah bila minta-minta Allah doakan supaya, kita doa kepada Allah supaya Allah diberikan kita kategori yang nombor 1. Okey? Boleh dia tu duduk semayang, duduk bersandak dekat rumah almari tu seronok. Mereka boleh bersandak. Okey, kategori ketiga, kategori tu dia nampak tak Pak Arab tu, dia semayang, dia boleh pegang Quran macam PU Azman tu kata. Tu dia. Terakhir atau jenis hati yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi cacat. Ia memiliki dua perkara yang saling tarik-menarik. Okey, yang saling tarik-menarik. Apa dia saling tarik-menarik? Dia ada hati, tetapi hati dia cacat. Okey? Ketika memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Itulah perkara kehidupan. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, kecintaan, berkuasa dan membuat kerosakan di bumi. Itulah perkara yang menghancurkan dan membinasakannya. Ia diuji oleh dua penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Kita sangat-sangat nilai cek hati ni. Okey, serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat. Yang ni lah kita. Ni sambil-sambil duk baca mushaf ni, tazkirah, sambil-sambil duk dengar ni gedebuk-gedebak. Dan lagi tanya blender aku, chopper aku tu brand apa. Dan lagi tanya mangkuk tin aku tu mangkuk apa. Dan lagi itu ini apa. Dan lagi duk fikir, oh kereta ni kalau cantik kalau kita tukar untuk raya. Oh cantik lah kalau kita ni dan beli slipper baru. Oh cantik lah kalau kita dan ni beli pinggan mangkuk baru. Akulah tu. Aku dan hampa lah. Macam mana aku, macam tu lah juga pengikut aku. Betul tak? Macam mana pemimpin dia, macam itulah juga pengikut dia. Betul tak? Dalam-dalam duk baca ni mushaf ni, lagi katuk mushaf pi online, pi internet, tengok apa saja yang boleh dia hantar mai. Tapi itulah dia manusia. Ya, yang ni setengah kata lagu ni, setengah hati kata lagu tu. Tapi Allahu Akbar, tengok tu yang cacat duduk atas kerusi tu, nampak tak? Allah subhanallah. Okey. Pun lah duk pi surau, duk pi masjid lah berimam. Aduh, ya Allah. Okey, jadi itulah kebanyakan kita ni ada hati yang kategori nombor 3. Salahkah kita buat lagu tu? Salahkah kita ni ada kategori yang nombor 3? Mai kita baca perhabis. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dan letakkan dengan dirinya. Hati yang pertama, dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dan letaknya dirinya. Okey, sekiranya kita ada hati yang sebegini, hati kategori nombor 3 ni. Okey, kita suka benda-benda yang baik-baik ni. Kita suka, kita dah lapik dengan orang kata tu apa yang betul kerana Allah Ta'ala, keredaan dia dan sebagainya. Tapi ada juga sikit perbezaannya sesaat terlintas di hati tu kata, oi kita nak dunia ni apa semua. Okey, bagi aku itu tidak menyalahinya. Dan kita ni memiliki hati kategori nombor 3 tu. Kalau kita masih lagi peratusan hati kita itu mentawadukkan diri kita kepada Allah dan kita tidak mengganggu masyarakat lain, manusia lain, dan kita berkeinginan sesuatu yang berbentuk duniawi yang memberikan kenikmatan kehidupan kembali kepada kita sendiri. Balasannya macam kita beli mangkuk riayan tu, kita nak sebagai contoh, kita nak masak elok-elok, kita rasa seronok nak masak kepada kaum keluarga kita, kita nak hantar kat jiran. Tetapi kita nak hantar kat jiran tu, kita tak boleh ada rasa, oh macam aku masak lebih baik pada jiran.
Okey, kita lebih masak lebih baik pada jiran, lebih sedap. Jiran masak tak sedap, kita saja sengaja hantar nak bagi jiran tu rasa, inilah dia baru tahu. Hampa nak tahu kata inilah dia masak. Bukan macam hang duk masak duk bagi aku tu. Nampak tak? Jadi daripada ayan itu telah menjadi satu sebab yang salah kepada niat yang mutakhir kita. Niat mutakhir kita nak bergaduh dengan jiran, kata kita ni baik, lebih better masak dia, lebih sedap. Faham? Jadi kita tak mau hati yang kita nak membeli belah untuk keseronokan diri kita sendiri, tak apa. Tapi keseronokan tidak boleh melalaikan kita. Janganlah hampa duk belek ayan aku tu sampai masuk lohok asak tak semayang. Nampak tak? Mutakhir dia. Mutakhir dia apa akan jadi kepada kejadian daripada benda yang kita rasa elok pada mulanya. Faham? Faham nak? Okey? Kalau kita beli Thermomix tu sampai RM7,000, tapi kemudian kita masak benda tu, kita tak buat apa-apa, tidak membawa kebaikan kepada kaum keluarga, jiran, tetangga kita, mak bapak kita, pun tak boleh. Kan? Sebab kita beli, sebab kita nak kata kita ada duit dan tunjuk dalam Instagram pun, satu benda, satu hal juga. Nampak tak? Faham tak? Okey, baik. Jadi, minta-minta kita jangan ada sekelumit pun hati. Berbolak-balik begini boleh, tetapi jangan kita bolak-balik mutakhir dia kepada sifat yang macam mana. Okey? Hati yang pertama selalu tawaduk, lemah lembut dan sedar. Hati yang kedua adalah hati yang kering dan mati. Dia kerepot. Dia keremot, kering. Tak ada ayak. Tak macam, apa orang kata, macam sayur aku jugalah. Sayur. Kalau pulai yang kering tu, macam tu. Okay? Sedang hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Itu hati kita. Sakit. Kadang-kadang dia sembuh, kadang-kadang dia sakit. Maka hati yang sakit ni kena ada ubat lah. Hati yang mati dan kering tu, dia dah mati, tak boleh nak buat apa je. Hampa rendam dalam ayak pun, dia tak akan kembang, tak akan hidup dah pasal dia mati. Okey, tapi hati yang sakit, kebanyakan hati yang kita ni ada ni, okey, hampa kena langgah lah ayat Zam-Zam, pasal aku duk nampak tong Zam-Zam tu. Banyak-banyak bagi dia kembang, bagi dia sembuh. Ia lebih dekat pada keselamatan dan juga lebih dekat kepada kehancuran. Hati kita salah saja hancur, betul saja kepada keselamatan. Allah menjelaskan ketiga-tiga jenis hati ini melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 52 dan 54 yang Allah kata, aku baca ayat 54 sajalah. Dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan mereka tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Itu ayat 54. Kita gostan pula ayat 53. Allah berfirman, Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian. Sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Sesungguhnya Allah itu sengaja menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu, memang sengaja, sebab syaitan dah bersumpah janji, wallahi dengan Allah, sebelum keluar pada syurga tu nanti, syaitan ni, muslimin dan muslimat, dia ni lebih alim daripada Jibril lagi. Sejarah dia, syaitan ni punya sembahyang, punya taat kepada Allah lebih daripada Jibril lagi. Kalau dah lebih pada Jibril, sesungguhnya berjuta-juta kali lebih alim daripada kita ni. Kan? Jibril tu alim pada kita. Setan tu, ya, lebih alim daripada kita. Iblis tu lebih alim daripada Jibril tu. Maknanya kata berjuta-juta kali alim pada kita. Punyanya untuk memberi ketaatan kepada Allah. Tapi disebabkan satu benda tu saja, maka hati yang berada di dalam setan itu, di saat dia mencemburui Adam ketika itu, di mana semua orang Allah suruh sujud kepada Adam, dia tak mau sebab dia kata dia lebih hebat. Cek, buat pada api kot. Api tu boleh makan segala benda yang ada depan dia. Jibril tu adalah cahaya, boleh lintas pergi dengan cepat, itu sifat cahaya. Tapi api ni bubuh apa saja depan dia telan habis. Hebat api itu. Kan? Tetapi kerana hati syaitan iblis ketika itu terkena pada saat itu, maka Allah memperkenankan sumpah janji iblis untuk menghanyutkan manusia itu
seperti dia mempunyai hati iblis. Maka Allah memperkenankan menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Sebab itulah bergaduh sana, bergaduh sini. Zalim nak saman aku, zalim nak kata kat aku, zalim nak itu nak ini. Okey, memulakan satu permusuhan. Okey, kalau satu hari pun kita tak bercakap dah salah, ni kan pula permusuhan. Jangan begitu. Okey, jangan begitu. Baik, jadi itu dia. Faham tak? Apa lagi aku tak kata? Okey. Baik, dalam ayat ini Allah membahagikan hati menjadi 3 kategori. 2 hati terkena fitnah dan 1 hati yang selamat. Hati yang kategori nombor 2 yang mati, yang keras, dan hati yang senang berbolak balik itu dalam 1 kategori yang namanya hati yang mudah terkena fitnah. Dan kategori yang pertama hati yang selamat. Okey, hati yang selamat. Baik. 2 hati yang terkena fitnah adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras, yakni mati. Sedang yang selamat adalah hati orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Dialah hati yang merasa tenang dengannya, tunduk, berserah diri serta taat kepadanya. Okey, tu dia. Ni baca pasal hati saja dah dekat dekat 45 minit. Baca pasal hati saja. Mana hampa nak dapat? Mana hampa nak dapat ceramah free-free lagu ni? Di waktu PKP ni. Okey, ini pada hati. Jadi kita kena tanya, cik, hati apa yang ada? Jadi bulan Ramadan inilah satu bulan yang Allah buat sekali dalam setahun untuk kita cuci hati kita. Kerana hatilah yang menyebabkan kita tak makan, tak minum. Walaupun tak siapa suruh pun berhenti. Kalau kata yang bujang-bujang tu, kata macam Michael Ang, hari itulah yang dia bersembang dengan aku, dia kata, takutlah Datuk, kemungkinan I tahu ni sebab I bulan puasa, I tak pergi kerja, jadi I duduk diam-diam di rumah, takut-takut I akan termakan dan terminum. Jadi cik jawab kat dia, Michael, dengar hang sat sini, hang ni mu'alaf, jadi hang kena dengar cerita daripada orang yang Islam yang dah lama, okey, ilmunya apa, okey. Yang itulah namanya iman yang kuat. Hati tu iman lah juga. Okey, iman yang kuat. Walaupun puasa ni, walaupun kita tak ada siapa pun nampak, orang lah tengok kita nak minum ke, nak makan ke dalam bilik, dalam rumah kita. Tak ada siapa tahu. Kalau kita tak habaq, tak ada siapa tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Jadi Allah tahu kalau kita melanggar ibadah puasa kita itu. Jadi kalau kita tahu Allah tengah tengok kita setiap saat, tengah tahu apa yang berlaku, maka kita tak akan buat. Itu tingkatan iman, jihad yang tinggi. Puasa ni untuk Allah. Allah nak pahala puasa tu untuk dia. Sebab dia nak tengok macam mana umat dia berjihad, tahan nafsu. Nombor 1, hati tu yang jadi tak baik tu disebabkan nafsu. Ustaz-ustaz pun ada nafsu. Aku ada nafsu. Tambah-tambah tak kahwin, tak menikah ni. Nafsu tak mati, cik. Nafsu duk ada. Jadi kita berjihad. Macam tu. Jadi kadang-kadang kalau lah kata terlanggar, apa kita kena buat? Kita sembahyang tobat immediately. Sebab kita tak akan mungkin tak ada dosa. Kalau dosa lain kita boleh tahan, dosa nafsu ni kadang-kadang cek susah. Jadi sebab itulah bulan Ramadan merupakan satu madrasah untuk kita jadi orang yang baik selepas Ramadan ni. Sebab tu Allah suruh kita puasa sunat bulan Syawal. Sebab apa? Allah tahu je, terlepas je kandang tu, makan sampai ni semua, baliklah buat benda yang tak elok kita tak buat. Syawal tu bila pergi berjalan rumah orang, dia jadi lupa. Duk elok-elok awal waktu pergi solat dalam bulan puasa, mai Syawal tu mulalah. Tetamu mai satgi, tetamu mai aku ni dah bersiap elok dah, bubuh tudung, lilit pin sana sini, bubuh apa mani koran semua dekat tudung, lehak tu sampai nak terbelit. Ni kalau aku nak pergi semayang, jenuh lah aku nak kena buka balik, nak buang pin, nak buat itu, nak buang makeup, nak buat apa. Kita kada. Tak apa, nu tetamu duk mai, duk apa semua. Habis lingkup
Syawal hari pertama tu lingkup tu yang 30 Ramadan yang kita duk persemayang awal waktu tu lingkup. Yang itu yang tetamu, yang itu yang tuan rumah, yang tetamu sama naik lah. Berjalan pi sana pi sini, pi sana pi sini. Ada yang tak larat. Semua perempuan nombor satu lah. Ini perempuan. Yang jantan tu sah-sah bila dia tak semayang, dia tahu, dia mempamerkan bahawa dia tidak sembahyang. Dan dia tahu, jantan dia tahu, macam aku dululah perangai tak semayang, kita tahu, Allah mak kita tak semayang ni, orang tahu lah kita tak semayang. Apa excuse kita orang jantan tak semayang, kan? Masa dululah, muda-muda dulu. Tapi orang perempuan ni, bila mereka tak semayang, dalam hati mereka menggunakan satu lesen. Lesennya lesen mai bulan lah. Tak apalah, sebenarnya aku boleh semayang ni. Tapi mereka sure nanti kata, alah perempuan mai bulan tak boleh semayang. Melainkan mak bapak kita yang duk kira kita duk boleh semayang tak semayang, ataupun mai bulan bila tak bila. Tapi mak bapak yang cengih, yang pandai, mereka tengok, hang, bukan hang boleh semayang, kat awak tak pergi semayang. Mak bapak tu, peranan tu utama. Perempuan dia nanti buat sengak, buat muka dia selambar je. Tak apalah, aku ni mai bulan, padahal boleh semayang. Dia pun buat macam tu. Jadi tu dua dosa tau orang perempuan. Satu dosa tak semayang, satu lagi dosa menipu orang dengan lesen mai bulan. Itulah dia. Sebab itu dalam bulan Syawal Allah terus suruh hampa kena puasa sunat. Puasa sunat 6 hari. Dia bagi pula ganjaran kalau dah puasa sunat 6 hari tu ibarat berpuasa setahun. Dia tahu dah perangai kita ni. Lepas saja kanang keluar. Perangai semua tunggang terbalik. Sebab tu dia terus dandan bagi puasa balik. Sebab apa? Hampa borang, hampa teringat apa yang selama ni hampa buat sebulan. Betul tak aku cakap? Jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ni kita bercakap pasal hati yang mati dan hati yang sakit. Jadi kalau hati hampa tak mati dan tak sakit, tolonglah buat kerja elok-elok. Lepas ni sayok mayok aku, apa semua buat baik-baik, jangan buat halai balai. Besok ni satu cabai tu nanti pun, satu helai daun kucai, daun bawang tu pun nanti mai. Sebab apa? Hampa tahu tak, di padang mahsyar tu jangan kita ingat manusia saja yang Allah akan bangkitkan kembali selepas tiupan sangkakala yang kedua. Binatang yang hampa duk buat dajai pun akan bangkit. Tumbuh-tumbuhan, sayok mayok ni semua hidup kan? Makhluk Allah kan? Bayangkan cik, segala manusia yang berada berjuta-juta bilion yang Allah akan bangkitkan di padang mahsyar, semua akan bangun. Makhluk-makhluk, segala serangga semua akan naik, bangkit. Dinosaur semua sekali sama naik dengan kita. Tumbuh-tumbuhan semua, segala makhluk lah. Akan Allah, Nabi-Nabi, para Rasul, sekalian semua, sekalian alam. Daripada sejak mulanya perciptaan alam semua akan bangkit di padang mahsyar. Dan cabai muda aku yang berkulat kemarin tu, segala apa semua cabai Melaka semua akan berada di tepi hampa, menuntut kenapa mereka itu tidak diberikan peluang untuk bertahan lama dalam masa sebulan. Disebabkan kelalaian kita untuk tidak menjaga rezeki Allah, makhluk Allah, tumbuhan Allah. Faham ke tak? Bubuh benda ni dalam hampa punya otak kepala supaya melekat kat situ. Buang segala, delete segala benda yang halai balai tu, supaya bila hati nampak cabai sayur mayang aku, bila hang pi market esok nanti hang tahu, ya Allah, nanti balik aku nak buat betul-betul, sebab aku takut nanti cabai ni akan datang pada padang mahsyar nanti, di bawah arahan perintah Allah akan cabai mulut aku tu. Tu pun kalau muka hang di atas, kaki di bawah, hang berjalan macam tu. Kalau Allah kata hang keluar dalam keadaan bertelanjang dan tidak berkhatan, dan muka di bawah, kaki di atas, berjalan dengan menghentak-hentakkan muka, lepas tu cabai mai lagi, cabai lagi muka hang, mulut hang, hang cuba bayangkan, seronok tak seronok di atas padang mahsyar ketika perlakuan tabiat kita menzalimi majikan dan menzalimi rezeki yang Allah bagi kepada kita. Na'udzubillah. Cik, jangan ingat dunia ni kita mati duk tidur elok-elok. Banyak lagi dunia duk tunggu. Barzah dan juga mahsyar. Lepas tu baru kita pergi neraka ke syurga. Di antara nak pergi neraka syurga pula, lalu pula kod titian tu. Mampu. Hampa fikir sendirilah. Malah aku nak cerita tu semua. Faham ke tak?
Jadi wallahu alam, ya, perkara dan ilmu yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat-zat yang agung, dengan nama-namanya yang agung. Maka ilmu yang tak betul, yang terlari pada landasan tu, yang kurang, yang cetek, tetapi aku rasa aku memberikan ilmu tu dalam bentuk dunia sekarang supaya hampa tahu, faham, dan contoh-contoh yang tajam berdesing supaya masuk dalam otak hampa. Buang benda yang tak elok. Faham ke tak? Sebab tu aku beletiak. Kalau aku tak beletiak macam ni, dengak masuk kanan, keluar kiri, nak buat apa? Faham tak? Sampai tua lah besok ni pun perangai macam tu lagi. Cik minta maaf, cik minta maaf. Cik minta maaf berapa kali, cik? Oi, selagi aku tak katok kepala hang dengan mangkuk aku, lagi tu lah. Geram aku ni. Tiap-tiap tahun macam ni lah perangai. Okey? Baik, jadi duk baik-baik, minta-minta supaya hari, bukan aku marah, bukan aku rasa pahala aku kurang, tak. Ini sebab aku bagi ilmu, penerangan. Aku bagi peringatan kepada hampa. Faham? Okey. Suka dengar Datuk bebel. Kan? Geram aku. Nasib baiklah PKP ni tak ada depan muka. Kalau ada depan muka memang aku tojah dedai tu. Dengan lesung ke apa sajalah yang ada kat tangan aku, macam mak aku dulu duk buat kat aku kan. Bila dia naik geram tu, apa saja kat tangan dia, tongkoi ikan ke, mata pisau ke, berus brown ke, sabun cat kapak ke, besen ke, bawang ke, apa sajalah kat tangan dia. Bila dia geram tu, yang tu lah dia baling kat aku, yang aku pun lari lintang pukang. Lepas tu kita lah juga kena kutip tu, punyalah takut. Tapi takat tu je lah dia marah. Lepas tu dia masak juga bagi anak-anak dia makan. Tapi sebab dia baling tu lah, sebab dia baling kasut kayu yang dia tengah pakai dekat aku tengah belakang tu lah, ada penyapu ruman kat situ lah, penyapu lidi lah dekat tangan dia, yang dia baling tu lah. Sebab dia baling tu lah yang aku ingat sampai ketua. Dan aku juga nak habakkan apa benda yang sama sebelum kita ni bila dah tua, perangai tak elok lagi tu dia jadi buruk. Sebab apa? Bila dah tua kita kena jadi baik. Faham tak? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kantan pas semua aku akan timbul dalam tupperware, rendam air, bubur dalam freezer biar dia kerah gitu. Senang. Nak pakai pun keluar saja. InsyaAllah dia pun akan tahan benda ni. Kalau kita nak balut dengan tisu paper pun tak lama, sat saja. Kalau budak ni, Dom Pudimna semua boleh tahan. Kalau kita freeze terus jadi ketua air.